Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Dan apakah perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional? Ini yang kita akan belajar dalam slot kali ini. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Syafiqah. Baik, kita akan lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Sebelum kita bezakan Syafiqah, kita akan lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus Islam. Tadbir urus Islam ini adalah pentadbiran yang kita laksanakan mengikut syarak, manakala tadbir urus konvensional adalah tadbir urus yang kita laksanakan dari bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, kita tengok. Yang pertama, kita nak tengok perbezaan. Yang pertama adalah tadbir urus Islam, iaitu melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Apabila kita melaksanakan tadbir urus Islam, secara tidak langsung kita sebenarnya telah melaksanakan organisasi kita itu dengan penuh amanah mengikut apa yang telah ditetapkan. Baik, apa beza dia? Baik, kita tengok beza dengan konvensional, iaitu mengabaikan amanah yang diberikan. Orang yang melaksanakan secara konvensional selalunya dia melaksanakan, dia abaikan saja amanah dan tanggungjawab yang telah digalaskan. Okey, baik, seterusnya kita nak tengok yang kedua, perbezaan tadbir urus Islam, iaitu mendapat ketaatan daripada orang bawahan. Apabila sebuah organisasi itu memiliki ketua yang amanah, memiliki ketua yang memiliki akhlak yang baik, maka akan dihormati dan mendapat secara tidak langsung mendapat ketaatan daripada orang bawahannya. Manakala sekiranya dilaksanakan secara konvensional, maka hilanglah sokongan daripada orang bawahan. Kenapa? Sebab tidak melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan. Okey, antaranya adalah kena bully pula orang bawahan. Kerja bukan kerja dia pun dia kena buat juga. Maka kat situ orang bawahan akan jauh daripada ketua dan hilang sokongan daripada orang bawahan. Baik, kita lihat yang ketiga, iaitu mewujudkan persefahaman antara ketua dan anak buah. Apabila kedua-dua belah antara ketua dan anak buah dapat bekerjasama dengan baik, dapat bekerjasama, dapat memberikan tolong-menolong antara satu sama lain, maka mereka dapat mewujudkan persefahaman antara ketua dan anak buah. Baik, sekiranya tidak dilaksanakan menurut Islam, maka berlakulah pertelingkahan. Ada pula yang tak puas hati, orang bawahan tak puas hati dengan orang atasan, dan orang atasan tidak puas hati dengan orang bawahan. Maka kat situ wujudlah pertelingkahan antara ketua dan orang bawahan. Yang keempat, kita lihat dekat sini perbezaan yang keempat, iaitu memajukan organisasi dan negara. Apabila sebuah organisasi kita laksanakan menurut syariat Islam, menurut Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka secara tidak langsung telah memajukan sesebuah organisasi, tak kira lah organisasi apa, organisasi sekolah ke, syarikat ke, hospital ke, ataupun secara tidak langsung juga memberikan, memajukan negara Malaysia. Kalau kat Malaysia ni negara Malaysia. Baik, kalau seterusnya kita nak bezakan dengan konvensional, apa yang akan terjadi, iaitu menyebabkan kemunduran organisasi dan negara. Kerana apa? Tidak ada sokongan orang bawahan, tidak ada tanggungjawab yang diberikan antara satu sama lain. Jadi ini dekat sini kita dapat lihat ada 4 perbezaan ya Syafiqah, iaitu antara tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Maknanya Ustazah, antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional ini, itu diamalkanlah sebenarnya dalam setiap organisasi yang berada di Malaysia lah, ataupun di mana sahaja. Betul. Maknanya bukan saja kita cakap organisasi tu organisasi apa kan? Banyak organisasi sebenarnya. Semuanya perlukan organisasi. Kan sekolah pun perlukan organisasi, dalam kelas pun perlukan organisasi, dan banyak sangat organisasi yang perlu yang ada dekat Malaysia ni, yang perlu ada perlu melaksanakan tadbir urus Islam. Supaya apa Syafiqah? Kita dapat lihat tadi kan, kita dapat lihat tadi banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita boleh perolehi daripada pelaksanaan tadbir urus Islam. Bukanlah kita nak lahirkan benda-benda yang tak baik kan. Kalau kita ada organisasi dan satu organisasi pun, kalau boleh kita tak nak adanya, kita tak nak berlakunya perkara-perkara yang seperti inilah. Pengabaian amanah, kemudian hilangnya sokongan orang bawahan,
Mungkin Ustazah kalau kita Ustazah boleh kongsikan satu sirah Nabi berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW mendapatkan kepercayaan daripada orang bawahan ataupun sahabat-sahabat. Kita pun tahu, Syafiqah, Nabi ni seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat-sangat memegang tanggungjawab dia sebagai seorang ketua negara, dan dalam masa yang sama dia pun adalah ketua agama dan ketua hakim dalam sebuah dalam negara dalam Islam. Dan dia dengan akhlak Nabi ini telah menyebabkan orang bawahan dan sahabat-sahabat ni rasa nak ikut apa yang Rasulullah buat. Dan sehingga sekarang pun Syafiqah, kita dapat lihat bahawa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ini dicontohi oleh pemerintah-pemerintah sehinggalah hari ini. Itu dia, Masya Allah. Rasulullah ni memang sangat menyentuh hati kita. Subhanallah, betul Ustazah. Okey, baik, kita sekarang ni Syafiqah, kita nak buat satu lagi penilaian dekat pelajar-pelajar kat rumah ni. Okey, jom. Sama ada jadi dengar tak Ustazah ajar ni hari ni. Dan Syafiqah pun dah bersedia? Sudah bersedia. Adik-adik dah bersedia belum? Okey, harapnya semua bersedia ya. Okey. Baik, dekat sini kita Ustazah sediakan dua kayu ni. Kayu apa ni? Tunjuk arah. Nak tunjuk arah ke mana? Ke atas ke bawah ke kanan ke kiri. Jadinya hari ni Ustazah nak minta tolong Syafiqah dan yang berada di rumah untuk kita bezakan antara konvensional, tadbir urus konvensional dan tadbir urus Islam. Jadi macam mana tu tadbir urus konvensional? Okey, kita nak minta Syafiqah tolong susunkan. Ustazah dah sediakan kad yang comel-comel ni kat depan ni untuk Syafiqah tampalkan pada kayu ini supaya kita nampak perbezaan antara tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Okey Syafiqah, boleh kita mulakan? Adik-adik jom sekali kita buat apakah perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional. Okey, baik. Saya pilih dulu. Yang pertama ni mewujudkan persefahaman. Pastinya tadbir urus Islam. Okey. Baik. Dia mengalir ke saya nampaknya. Dia mengalir ke saya. Yang kedua. Sebentar. Memajukan organisasi dan negara. Mana satu tu? Konvensional ke Islam? Saya yakin itu adalah Islam. Ya, betul. Kenapa rasanya dia Islam sebab dia positif. Sebab dia kenyataan-kenyataan tu bersifat positif. Sudah tentulah dia adalah tadbir urus Islam. Okey, kita tengok yang ketiga. Mendapat ketaatan orang bawahan. Mana satu ni? Okey, saya pilih tadbir urus Islam juga Ustazah. Masih lagi tadbir urus Islam. Betul. Betul ke? Kita tengok lagi. Sebab saya rasa Ustazah, kalau mendapat ketaatan ni pasti kena ada orang kata bekerjasama dalam sebuah organisasi yang mana Allah tekankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, betul. Kan saling tolong-menolong. Hebat nama Ustazah hari ni. Ustazah, satu lagi, melaksanakan dengan amanah. Mana satu tu? Positif ke negatif? Positif ke saya negatif? Rasa positif tu. Kat rumah macam mana? Positif ke negatif? Kita tengok. Syafiqah dah pilih dia. Tadbir urus Islam. Dia tak tahu nak ke mana ni. Ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri kita. Okay. Baik, kita nak tengok pula apakah perbezaan dia dengan konvensional. Okey, kita tengok pilihan Syafiqah. Salah sikit Ustazah ya. Betul ke salah? Yang pertama berlaku pertelingkahan. Okey, saya letak dekat konvensional. Okey, konvensional. Sama tak dengan orang sebelah dia tu, beza dia? Lain lah Ustazah. Cuba kita tengok. Tengok tadi. Kita tengok kat sini, mewujudkan persefahaman. Satu lagi adalah berlaku pertelingkahan. Beza tak kat situ? Beza. Beza. Betul. Macam tu. Cara jawab dia. Bagus. Yang seterusnya adalah kemunduran organisasi dan negara. Okey. Bila mundur, yang ini naiklah Ustazah kan? Meningkatkan, tapi yang ini mundur. Okey. Dia kata sebab dia negatif dan dia berlawanan dengan sebelah. Okey, baik. Yang ketiga adalah hilang sokongan orang bawahan. Yang ni dapat sokongan. Yang ni hilang sokongan daripada orang bawahan. Macam tu. Pandai. Nampaknya semakin bijak Syafiqah bersama saya. Ustazah harap kat rumah tu pun buat pilihan yang betul. Sama-sama ya. Jangan salah. Okey, dan yang terakhir baik, kita tengok yang terakhir. Mengabaikan amanah yang diberikan. Mengabaikan amanah.
Baik. Nampak tu kita tak tahu nak pergi mana ni. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri Ustazah. kan. Baik. So kita nak check pula jawapan Syafika. Tadi kita dah Betul bagi ke tak bintang, betul? kita nak bagi bintang lagi ni. Dia boleh tak jawab dengan baik. Baik, yang pertama kita tengok perbezaan yang pertama. Okey, sama-sama kita semak jawapan. Okey. Cuba Syafika bacakan untuk Ustazah yang pertama, Syafika. Yang pertama, sebentar ya, saya tengok. Okey. Yang pertama, mewujudkan persefahaman. Okey, mewujudkan persefahaman. Lawan dia? Berlakunya pertelingkahan. Nampak tak perbezaan kat situ? Bila perbezaan kat situ, maka kita pun betul. Dapat dia satu bintang untuk konvensional dan satu bintang untuk tadbir urus Islam. Bagus sekali. Baik, kita tengok yang kedua. Betul ke salah jawapan Syafika? Yang kedua, memajukan organisasi dan negara untuk tadbir urus Islam, untuk konvensional, kemunduran organisasi dan juga negara. Baik, nampak tu perbezaan. Ni memang bagus sangat. Bila kita tengok perbezaan, perbezaan antara yang pertama tadbir urus Islam dan yang kedua adalah tadbir urus konvensional. Baik, kita nak tengok yang ketiga. Betul ke salah perbezaan yang Syafiqah buat? Okey, yang ketiga. Yang ni mendapat sokongan daripada orang bawahan. Okey. Yang seterusnya hilang sokongan daripada orang bawahan. Ya Allah. Betul ke Kenapa Ustazah? betul? Kenapa betul? Kenapa betul? Memang hebat. Susahnya dapat macam ni. Baik. Belajar dari Ustazah ni. Belajar Ustazah terus dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakah. Okey, kita bagi Syafika 2 bintang lagi. Dah kumpul okey. Dah kumpul Dah banyak bintang ni. Aduh, kaya. Okey. Baik, kita nak tengok yang terakhir. Okey, yang betul ke terakhir. salah? Yang terakhir adalah, sekejap saya tengok dulu apa tulisannya. Melaksanakan dengan amanah, Okey. mengabaikan amanah yang diberikan. Nampak tak? dia Satu tu perbezaan laksana, tu. satu abaikan amanah. So jawapan dia kedua-duanya adalah betul. Dia macam tak nak. Dia macam tak nak lekat sebab apa? Banyak sangat bintang. Banyak sangat bintang. Okey, baik. Kita tengok kat situ. Okey, adik mark macam mana kat rumah? Betul Dapat ke, full Sat? mark juga tak? Markah yang penuh juga? InsyaAllah. Ini berapa markah nak bagi ni? 8/8. Tak pernah lagi ni. 8/8. Baiklah. So kita nak Baik, tengok Ustazah. ni. Ustazah nak bagi satu soalan untuk Syafika. Kalau bertulis macam mana kita nak buat? Okey. Baik, kita tengok kat sini. Okey, soalan dia Ustazah bacakan untuk Syafika. Okey. Okey, jelaskan dua perbezaan antara tadbir urus Islam dengan tadbir urus konvensional. Bagi dua je, Ustazah nak banyak, Ustazah nak dua. Okey, apa dia? Yang pertama, dapat sokongan daripada orang bawahan. Okey. Yang untuk konvensional, hilang sokongan daripada orang bawahan. Okey, macam betul. Macam betul. Okey. Yang kedua adalah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan untuk Islam. Dan juga konvensional mengabaikan tanggungjawab yang diberikan. Nampak tu? Betul ke, Ustazah? Jawapan Syafika yang kat rumah dah jawab belum? Ya. Okey, bila kita tengok jawapan Syafika. Nampak tak jawapan tu? Ustazah masukkan dia dalam bentuk jadual. Bila jawapan dalam bentuk jadual, soalan-soalan yang berkaitan dengan perbezaan, jawapan perlulah dibuat dalam bentuk perbezaan. Baik. Yang pertama, perbezaan dia dari sudut tadbir urus Islam, melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Lawan dia adalah apa? Mengabaikan amanah yang diberikan. Betul ke salah? Betul. Satu markah, dua markah. Okey, baik. Kedua, mendapatkan ketaatan daripada orang bawahan. Betul. Kemudian hilang sokongan daripada orang bawahan. Pun betul. Kat sini Syafiqah telah menguasai 4/4. Berikan tepukan untuk Syafiqah. Okay. Bukan juga untuk semua Bagus, adik-adik Syafiqah. kita di rumah yang dapat menjawab dengan sebaiknya. Jadi sekarang Ustazah, itu dia murid-murid tentang perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM